Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Amirul Asri bin Ramli akan ditemani oleh dua orang lagi rakan saya pada hari ini, iaitu Khairul Nizam bin Mistam dan juga Alif Izham bin Anwar. Pada hari ini kami akan berkongsi dengan anda berkaitan dengan tugasan dua kami, iaitu persembahan dalam subjek kesusasteraan dan kebudayaan bahasa Melayu, kod BMMB 1104. Untuk pengetahuan semua, kami memilih cerpen Oren karya Saifulizam Yahaya. Cerpen Oren ini merupakan salah satu cerpen yang ada di dalam buku Ku Ingin Berterima Kasih, iaitu yang juga merupakan antologi teks komponen sastera Komsas dalam mata pelajaran bahasa Malaysia yang pernah kami pelajari sewaktu tingkatan 1 dahulu. Buku ini telah diterbitkan pada tahun 2018 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Baik, sekarang saya akan menceritakan mengenai sinopsis cerita Oren ini. Baiklah, cerpen ini mengisahkan mengenai seekor kucing yang diberi nama Oren. Ayah yang pada mulanya enggan membenarkan anak-anaknya memelihara kucing telah membawa Oren pulang dan dijadikan sebahagian daripada ahli keluarga mereka. Pertanyaan ibu mengenai Oren akhirnya terjawab juga apabila ayah memberitahu bahawa dia telah melanggar ibu Oren. Tidak beberapa lama kemudian, seekor kucing lain juga telah dibawa pulang, iaitu kelabu yang akhirnya telah menimbulkan konflik kepada Oren. Kehilangan Oren telah disedari oleh ayah dan seisi keluarga. Mereka mengaitkan kehilangan itu dengan sikap Oren yang berasa iri hati dengan kelabu yang berjaya menawan hati mereka sekeluarga. Setelah ketiadaan Oren, ayah berasa amat kehilangannya sehingga bermimpi Oren pulang ke rumah. Tapi realitinya, Oren telah ditemui mati oleh Anis di celah pokok tua yang tumbang. Jadi sebelum kita nak kritik satu karya sastera ataupun lebih tepat cerpen yang kita nak tengok ni, kita mesti tahu dulu apa itu asas kritikan sastera. Jadi kritik ni dia berasal daripada satu perkataan Yunani kuno, iaitu krites yang bermaksud hakim. Jadi kita nak menghakimi satu karya sastera itu. Tapi sebelum tu saya nak bawakan satu pantun. Adat manusia berasa kesedihan, itu bukan benda yang ringan. Seakan pertemuan dan perpisahan, baik buruk selalu berdampingan. Jadi mestilah dalam satu cerpen ataupun apa-apa yang ditulis ada baik dan buruknya. Jadi itulah yang kita nak kritik supaya kita dapat menambah baik apa yang penulis ataupun pengkarya itu lakukan. Ya, penonton sekalian, jika kita tengok, fungsi sudu ialah untuk makan makanan dan juga untuk mengacau air. Begitu juga dengan kritikan. Kritikan ini bukan sahaja alat untuk menilai karya, tetapi juga alat untuk mengenal dan memahami penulis karya tersebut. Menurut Manasikana 1986. Sekarang saya akan memberi hujah kritikan sanjungan terhadap cerpen ini. Sebelum itu, saya akan menerangkan sedikit mengenai kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan membawa maksud perasaan kagum dan senang terhadap orang lain serta memuji beberapa aspek menarik yang terdapat dalam penulisan seseorang itu. Menurut Maya Angelou 1993, seni adalah bentuk ekspresi manusia yang paling tinggi dan mereka yang menciptanya berhak mendapat penghormatan yang tinggi. Yang pertama, cerpen ini dia mempunyai permulaan yang menarik. Hal ini dapat dibuktikan apabila di awal penulisan cerpen ini terdapat satu persoalan yang ditimbulkan pada ayat pertama penulisan yang telah menarik minat membaca untuk merungkai persoalan yang terdapat dalam cerpen ini. Contohnya, Oren masih tidak pulang. Melalui ayat ini, ia telah menimbulkan rasa ingin tahu pembaca apa yang terjadi kepada Oren sehingga Oren masih belum pulang ke rumah. Yang kedua, bilangan watak yang terdapat dalam cerpen ini
sederhana. Bilangan watak yang sederhana, namun mesej yang sangat mendalam ini mudah difahami oleh para pembaca. Contohnya, hanya terdapat 7 karakter dalam cerita ini, iaitu 5 manusia dan 2 ekor haiwan. Seterusnya, mari kita beralih kepada kritikan saranan. Ianya merujuk kepada menganjurkan perbaikan tentang sesuatu dan memberi alternatif dalam membaiki kekurangan. Maksudnya kat sini, dalam erti kata lain, seseorang pengkritik saranan itu mestilah menambah baik idea-idea yang kurang bernas di dalam sebuah karya itu serta membaiki segala kekurangannya. Menambah cadangan lah. Menurut Richard Branson 2011, there is no such thing as a perfect person or a perfect life. We can only do our best to strive towards perfection and learn from our mistakes along the way. Maksudnya kat sini Richard Branson cakap, dalam kehidupan kita ni tak ada yang sempurna. Sama ada dalam seseorang itu ataupun sekeliling kita, tak ada yang sempurna. Kita hanya mampu melakukan yang terbaik kepada orang sekeliling kita, dan setiap kelakuan itu mesti ada kesilapannya, dan kesilapan inilah yang membawa kita kepada kesempurnaan. Contoh kritikan saranan yang dapat saya utarakan berdasarkan cerpen Oren ini ialah ketidakjelasan dialog. Ianya merujuk kepada peralihan babak dalam cerpen ini dengan permulaan dialog yang tidak jelas. Persoalannya, siapakah yang sedang berkata-kata? Di sini agak menyukarkan pembaca pada babak terbabit untuk memahaminya. Perkataan bisiknya perlu diubah kepada bisik ayah. Hal ini kerana aku pada permulaan cerita digantikan sebagai anaknya. Sebagai contohnya, Kelabu pandai mengambil kesempatan untuk menunjukkan kejinakan kepada kami sekeluarga. Mungkin sejak kedatangan Kelabu, aku telah mengabaikan Oren. Bisiknya kepada diri sendiri. Bisiknya ini haruslah digantikan dengan bisik ayah. Jadi untuk seterusnya adalah kritikan pendekatan. Jadi ialah tujuan dia adalah untuk mendekati satu karya. Kita nak tahu mencapai makna atau penelitian tentang satu karya itu. Jadi kita kena tengoklah pendekatan apa yang kita nak kritik tu. Jadi untuk yang pertamanya, saya fokus tentang pendekatan psikologi dalam cerpen Oren ni. Jadi pendekatan psikologi ni apa? Dia adalah proses mental dan pemikiran yang berhubung dengan perlakuan manusia dan haiwan. Kenapa saya cakap macam tu? Inilah sebabnya. Emotions are not just feelings, they are messengers. Quotes daripada Carla McLaren pada tahun 2010. Kenapa saya tak ubah ataupun alih bahasa kepada bahasa Melayu quotes ni? Jadi sebab dia messengers dekat sini, kita boleh nyatakan emosi tu melalui banyak perkara. Melalui apa yang kita tonjolkan, melalui karakter dan sebagainya. Kenapa saya cakap macam tu? Kita tengok slide seterusnya. Sebelum saya kritik karya cerpen melalui pendekatan psikologi, saya bawakan contoh satu movie ataupun filem dalam pada tahun 2015 yang bertajuk Inside Out. Inside Out ni dia satu cerita yang dia menggunakan karakter itu untuk penjelmaan emosi ataupun emosi-emosi yang dirasakan oleh seseorang tu, dia menjelmakannya dalam bentuk karakter. Kita ada karakter marah, kita ada karakter jijik, sedih ataupun takut dan gembira. Jadi kelima-lima karakter ini diandaikan melalui warna dan perwatakan karakter itu. Itu yang Inside Out cuba bawakan dalam filem mereka. Namun begitu, apa berkaitannya dengan cerpen Oren ni? Cerpen Oren tu, watak Oren itu sendiri, bagi saya dia adalah penjelmaan perasaan melalui karakter, iaitu rasa bersalah ayah dia. Kenapa saya cakap macam tu? Jadi bukti dia dalam halaman ketiga, dia ada menyatakan dia hanya mampu mengucap apabila seekor kucing terlantar mati di bawah tayar keretanya. Namun hatinya lebih tersentuh apabila datang seekor anak kucing mengiang-ngiang di hadapan kucing yang tidak menyawa itu. Jadi perasaan tersentuh ataupun rasa bersalah, apa lagi rasa bertanggungjawab, itu semua adalah dapat dijelmakan melalui karakter Oren itu sendiri. Jadi ayah dia rasa bersalah, jadi dia terpaksa jaga Oren itu sendiri. Dia kena hidup dengan rasa bersalah dia. Jadi saya rasa itu adalah penjelmaan rasa bersalah ayah dia
telah yang menjadikan dia sanggup membela Oren ni ataupun memelihara Oren ni sendiri. Seterusnya, mari kita beralih kepada pendekatan moral. Mengikut Kamus Oxford Advanced Learners edisi ke-6, moral ni maksudnya ialah kesedaran tingkah laku betul dan salah, apa yang perlu dipatuhi dan ditinggalkan serta bersifat praktikal. Ataupun dalam erti kata lain, moral ni maksudnya apa yang baik kita ambil, apa yang buruk kita jauhkan daripada diri kita. Baik. Jadi perkaitan antara pendekatan moral dengan cerpen Oren ini ialah sikap cinta akan binatang, iaitu tidak lain tidak bukan akan kucing, iaitu yang bernama kelabu. Buktinya, keadaan kelabu yang tidak terurus dan kurus dahulu kini telah berubah menjadi kelabu yang semakin sihat dan semakin tembam. Itu, perkataan moral ini juga sinonim dengan erti kebaikan, iaitu akhlak yang mulia. Seperti mana hadis yang berbunyi, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan kepada setiap sesuatu. Hadis riwayat Muslim, nombor hadis 1955. Kritikan pendekatan yang seterusnya adalah kritikan pendekatan intrinsik. Antaranya ialah perwatakan yang berubah, iaitu kita dapat lihat sendiri watak ayah dalam cerpen Oren ini dia berubah. Buktinya adalah isterinya hairan kerana suaminya tiba-tiba membawa pulang seekor anak kucing ke rumah. Seperti yang dinyatakan pada awal cerita ini, watak ayah ini dia tidak membenarkan anak-anaknya untuk membela seekor kucing. Tapi pada akhirnya perwatakannya berubah di mana dia membawa pulang seekor kucing ke rumahnya. Dan seterusnya, pendekatan analisis. Jadi pendekatan analisis ni adalah menentukan kedudukan prestasi atau pencapaian sesebuah karya sastra. Jadi banyak aspek-aspek yang boleh dilihat dalam karya ini. Namun begitu, saya nampak ada beberapa aspek menarik yang saya boleh bawakan contoh serta perbandingan dengan dunia luar dekat sini. Permulaan yang menimbulkan persoalan. Sebelum saya kupas tentang Oren, saya nak menceritakan tentang satu filem kegemaran saya, salah satu filem kegemaran, iaitu The Dark Knight pada tahun 2008. Jadi filem ini mendapat IMDb rating sebanyak 9.0, iaitu sangat tinggi untuk sesebuah filem. Jadi kenapa permulaan yang menimbulkan persoalan ni sangat bagus dalam dalam satu karya? Sebab apa? Okey, dalam babak pertama dan kedua ni dia menceritakan tentang, bukan menceritakan, dia menimbulkan persoalan. Apa yang sebenarnya movie ataupun filem ini ingin ceritakan? Jadi apabila tingkap dah pecah, apabila tiba-tiba seorang yang memegang topeng badut dengan beg yang ingin digunakan. Okay, jadi mereka menghuraikan tentang sebenarnya babak ini menghuraikan tentang rompakan yang ingin berlaku di bank. Jadi ini adalah penjahat dia. Tapi dia boleh menimbulkan persoalan sebenarnya, kenapa dia tak mulakan dengan pengenalan watak utama ataupun hero dalam cerita ni. Jadi dia boleh bawa kita menelusuri dan kita minat nak tengok. Kita nak tahu apa yang sebenarnya jadi dalam babak ini. Jadi itu adalah satu teknik yang saya nampak memang sangat bagus. Dan sangat menarik perhatian penonton. Apabila penonton ni dia dapat motivasi untuk melihat cerita ini, perkembangan cerita ini sendiri. Okey, dan perkaitan dalam cerpen Oren pula. Kalau saya tengok, saya buka buku Aku Ingin Berterima Kasih tu, dan bahagian cerpen Oren tu sendiri. Jadi bahagian pertama dia menggunakan huruf O yang dengan font yang berbeza dan italic serta bold. Dia tulis Oren masih tidak pulang. Jadi itulah persoalan yang timbul dalam diri saya sendiri sebagai seorang pembaca. Jadi kenapa tiba-tiba cerpen ni bermula macam tu? Kenapa tiba-tiba Oren masih tidak pulang? Siapa Oren? Kita tak tahu pun watak tu siapa. Itulah yang cuba Saiful Izan Yahaya ni, dia cuba terapkan dalam cerita dia. Jadi dia memangkinkan semangat saya untuk membaca cerita ni sampai habis. Jadi itu adalah permulaan yang menimbulkan persoalan. Seterusnya, analisis saya tentang pengakhiran cerita tergantung. Okay, jadi saya ambil contoh tadi juga sebab memang filem tu menarik. Jadi pengakhiran tergantung, satu kata terakhir dia menceritakan tentang dia menyatakan tentang tajuk cerita itu sendiri, iaitu
seorang kesatria yang tersembunyi sebenarnya dia terjemahan daripada The Dark Knight itu sendiri. Okay, jadi kenapa cerita ini tergantung, sebenarnya ini adalah filem kedua, jadi dia akan menelusuri untuk filem yang ketiga. Jadi dia memang akan menyebabkan penonton atau pembaca karya tersebut dia tertunggu-tunggu untuk yang ketiga. Jadi saya nampak teknik tu sangat bagus dan menarik minat baca, dan dia tahu macam mana nak sebabkan baca ni dia tinggalkan persoalan dalam diri dia. Dia menggunakan dia meletakkan emosi ke dalam penonton itu sendiri. Jadi kaitan dalam cerpen Oren pula ialah ayat terakhir dalam cerpen ini ialah ketika itu mata ayah mula berkaca. Jadi saya tertanya-tanya, adakah sambungan dia? Kenapa dia jumpa Oren mati dan apa jadi pada kelabu? Apa jadi di kisah seterusnya? Adakah ayah dia masih rasa kesal? Adakah akan ada berganti? Jadi itu yang timbul dalam diri saya sebagai seorang pembaca, dan apabila saya analisis pengakhiran cerita ini. Jadi ayat terakhir itu bagi saya sangat mendalam dan menyebabkan seseorang itu berasa dia ingin cerpen Oren yang kedua. Adakah ada penggantinya? Adakah kelabu menjadi salah satu watak yang baru pula? Jadi itulah yang cuba diterapkan dalam cerpen Oren ini bagi saya lah, analisis saya. Selanjutnya ialah konsep menghargai. Apabila kita bercakap tentang menghargai, kita faham ini pasti melibatkan dua benda. Ini tak boleh jadi satu benda saja. Ia mesti ada dua benda. Seseorang itu mesti menghargai sesuatu pemberian contohnya. Maka perkaitan konsep menghargai dengan cerpen Oren ini ialah peristiwa yang pertama, ayah menyesal kerana tidak menghargai kehadiran Oren dalam hidup sehingga menyebabkan Oren merajuk dan meninggalkan mereka. Sepatutnya kat sini ayah tu menghargailah kehadiran Oren, baru Oren tak lari, barulah tak jadi kemalangan yang tidak diingini. Seterusnya ialah sejak kehadiran kelabu, ayah lebih mengutamakan kelabu yang lebih manja berbanding Oren. Sepatutnya sikap ayah ini ialah tidak membanding bezakan antara kedua-dua kucing tersebut, iaitu Oren dan kelabu. Kedua-dua kucing ini sewajarnya menerima kasih sayang yang sama. Baik, sekarang pula saya akan menerangkan mengenai kritikan penilaian. Sebelum tu, maksud kritikan penilaian itu adalah untuk melihat adakah sesebuah karya itu bermutu atau sebaliknya. Jadi, pengkritik perlu mengetahui banyak aspek mengenai karya yang dihasilkan itu, yang ingin dikritik itu. Perkara yang pertama untuk dinilai adalah gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen ini. Kami telah bersetuju untuk memberikan 4 bintang, tahap 4 bintang kepada cerpen ini. Kesesuaian cerpen ini adalah sangat sesuai untuk murid-murid skor bahagian menengah rendah. Dan justifikasi keseluruhan daripada cerpen ini, dia menggunakan bahasa Melayu yang standard sahaja. Aspek yang seterusnya ingin dinilai dalam cerpen ini adalah watak. Kami telah bersetuju untuk meletakkan watak dalam cerpen ini pada tahap 4 bintang. Justifikasi kami adalah penulis mungkin perlu jadikan kelabu sebagai antagonis agar cerita ini boleh didalami dan menarik lagi perhatian para pembaca yang berada di luar sana. Kerana mungkin dengan melalui kewujudan watak antagonis ini akan menjadikan jalan cerita itu semakin menarik. Dan aspek yang seterusnya pula adalah plot. Kami sangat bersetuju bahawa plot jalan cerita dalam cerpen ini sangat menarik. Dan disebabkan oleh itu, kami meletakkannya pada tahap 5 bintang penuh. Kerana cerpen ini dia sangat sesuai untuk murid-murid tingkatan 1. Dan seperti mana yang kita tahu, cerpen Oren ini dia berada dalam antologi Ku Ingin Berterima Kasih murid tingkatan 1. Jadi sangat munasabahlah untuk diletakkan cerpen Oren ini di dalam antologi Ku Ingin Berterima Kasih pelajar tingkatan 1 ini. Justifikasi kami adalah kerana kami meletakkan 5 bintang kerana jalan cerita dia padat dan sangat-sangat menarik.
Bahasa sudah, plot sudah, watak pun sudah. Sekarang mari kita beralih kepada konflik yang ada dalam cerpen Oren ini pula. Dari segi tahap pemberian bintang, saya bagi 4 daripada 5 bintang. Kesesuaiannya sesuai untuk murid tingkatan 1. Justifikasinya, bagi saya ianya kurang membandingkan layanan saat Oren mula-mula ditemui dengan saat kelabu mula-mula ditemui. Maknanya dekat sini, wujudnya perbandingan kasih. Kelabu lebih disayangi berbanding Oren oleh ayah. Akhir sekali ialah nilai. Dari segi tahap pemberian bintang, saya bagi 5 daripada 5 bintang. Hal ini kerana kesesuaiannya cerpen Oren ini sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Justifikasinya pula, cerpen Oren ini mempamerkan nilai kasih sayang sesama hidupan. Apakah hidupan itu? Tidak lain dan tidak bukan dua, iaitu antara manusia dan juga haiwan. Jadi secara kesimpulannya, kami rasakan bahawa boleh bagi 4 bintang lah untuk cerita ni, kerana cerpen ni dia sangat bagus dan sesuai untuk murid tingkatan 1, namun boleh ditambah baik lagi untuk menarik perhatian baca. Jadi kadang murid-murid ni dia tak ada minat sebab dia ada benda-benda kecil yang dia tak, yang perlu difokuskan. Contohnya cerita ni dengan izin dia terlalu direct, ataupun terlalu jalan ceritanya terlalu flow dia terlalu biasa dengan izin. Jadi kita kena ada konflik, ataupun konflik dan watak tu perlu ditambah baik supaya murid-murid dia minat. Dia akan ingat dalam kepala dia, oh benda jadi, oh kucing konon-konon kelabu tu nak jadi jahat, betul-betul jahat. Oh dia ingat kelabu ni dia jahat, dia boleh kaitkan dengan kehidupan dia. Contoh ada konflik yang menunjukkan cemburu tu lagi tinggi. Jadi itulah yang kita nak tengok. Dan juga gaya bahasa dia sangat bagus, tapi dia boleh ditambah baik lah bagi saya. Jadi itu sahaja yang kami rasa perlu dikritik dalam cerpen Oren ini. Dan sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.